Hello everyone. Ini adalah rakaman untuk kelas matematik tambahan tingkatan 5. Sebelum saya membincang bab 1, saya nak ingatkan murid-murid bagaimana rakaman ini akan diguna. Setiap minggu pada website YouTube ini, saya akan keluarkan rakaman tentang matematik yang kita akan belajar minggu itu. So sebelum hari kelas kita pada hari Sabtu, tolong tonton rakaman itu dahulu. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham bila kamu tonton rakaman ini, tolong berhenti video dan kembali balik kepada bahagian yang kamu tak faham dan tonton dia sekali lagi, ya. Dan bila kamu tonton rakaman ini, lepas tu tolong cuba soalan-soalan yang diberi dalam rakaman dan juga soalan yang diberi dalam sebagai kerja rumah dalam buku latihan kita. Tahun ini kita akan guna buku latihan top class. Ini buku yang sama seperti yang kita guna untuk tingkatan 4, ya. So dalam rakaman seperti ini, saya akan mengajar, dan bila saya sudah ajar rumus ataupun apa-apa faktor yang matematik yang kita perlu belajar, selepas itu saya akan memberi latihan daripada buku ini sebagai kerja rumah. So setiap minggu selepas tonton rakaman ini, tolong buatlah latihan itu. Dan bila kamu dah habis buat latihan itu, tolong semak jawapan sendiri, ya. Buku ini akan datang dengan buku jawapan. So, ambillah buku jawapan ini, pergi kepada muka surat yang betul dan semaklah jawapan kamu, Selepas kamu dah semak latihan kamu, tolong tengok balik kepada soalan-soalan yang kamu dah buat salah. Dan cuba membuat pembetulan. Kalau ada apa yang kamu tak faham, so tolong tonton balik rakaman ini dan tengoklah bahagian itu, sekali lagi. Cuba belajar bahagian yang kamu tak faham itu baik-baik. Selepas itu, kalau kamu masih tak faham bahagian itu, pada hari Sabtu nanti kita akan ada kelas. Kamu boleh tanya soalan kepada saya. Kamu boleh guna mic dalam kelas Zoom kita ataupun guna chat untuk type soalan kamu, dan saya akan membuat soalan itu dan jawab soalan itu pada kelas Zoom nanti. Perkara paling penting bila kita belajar matematik adalah untuk buat latihan itu untuk sendiri. Dan kalau kita boleh buat latihan itu bermaksud kita sudah belajar matematik itu dengan betul. Kalau kita masih tak boleh buat latihan itu bermaksud kita tak faham matematik itu. Dan jika kita tak faham matematik itu, kita belum sedia untuk buat matematik yang lain. So kalau masih ada sesuatu yang kamu tak faham, tolong kembali balik kepada rakaman itu. So subscribe kepada YouTube ini, dan kamu boleh balik kepada YouTube ini rakaman untuk bab yang kamu perlu nanti. Dan bila kamu buat ulang kaji pada bulan Februari nanti, bila kamu buat ulang kaji untuk SPM, kamu boleh tengok balik kepada video-video ini juga. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, tolong tanya saya pada hari Sabtu nanti. Kalau kamu tak faham bagaimana guna rakaman ini ataupun bagaimana latihan-latihan yang perlu dibuat, boleh tanya saya ataupun tanya warden untuk WhatsApp saya. So sekarang kita nak bermula dengan matematik tambahan tingkatan 5. Saya akan bermula dengan bab 1, sukatan membulat. Di dalam rakaman ini saya akan membincang dua perkara. Perkara pertama adalah bagaimana kita guna sudut radian, dan perkara kedua adalah untuk guna sudut radian ini untuk cari panjang lengkuk bulatan. Sebelum ini, bila kita buat soalan sudut, kita telah membuat sudut dalam unit darjah. Contohnya kita guna 180 darjah adalah jumlah sudut di atas garisan lurus. Contohnya seperti ini, sudut A dan B ini jumlah dia ialah 180 darjah di mana. Tetapi sekarang untuk bab ini kita akan ada unit yang baru, iaitu unit radian. Unit radian ini ada kadar tukar 180 darjah adalah pi radian. Pi. Di mana pi ini adalah pi yang kita guna dalam rumus-rumus bulatan. Contohnya dalam rumus untuk luas bulatan,
Ya, rumus luas bulatan yang kita belajar dalam sekolah rendah, luas bulatan ialah pi darab jejari kuasa 2. Ya, pi ini sekarang adalah kadar tukar yang kita akan guna untuk radian. So, kadar tukar ini mestilah diingati. Okay? 180 darjah ialah sama dengan pi radian. So, bagaimana kita guna kadar tukaran ini? Untuk tukar sesuatu sudut yang diberi, contohnya sudut A, kita perlu darab pi per 180 untuk dapat nilai sudut itu di dalam radian. Okay, so, saya akan buat satu contoh sekarang. So, contohnya kalau sudut yang diberi ialah 40 darjah, kalau saya nak tukarkan ini kepada unit radian, apa yang saya akan buat ialah 40 darab pi per 180. Okay? Dan bila saya buat pendarapan ini, saya tak perlu buat dia dalam kalkulator. Okay? Apa yang saya boleh buat ialah buat permudahan untuk pecahan ini. So, contohnya kosong dan kosong ini akan dihapuskan dan saya akan dapat 4 per 18 pi, dan 4 dan 18 ini boleh membuat permudahan lagi untuk dapat 2 per 9 pi radian. So, sudut ini saya boleh berikan dia dalam pecahan dan dalam sebutan pi. Kita tidak perlu tukarkan pi ini dan pecahan ini. Okay? Tapi kalau murid-murid nak, kita boleh guna kalkulator kita untuk masukkan 2 pi per 9 ke dalam kalkulator kita untuk dapat nilai 0.698 radian juga. Okay? So, kalau kita buat soalan sekarang, kalau kita masih ada apa-apa yang kita perlu buat lagi, okay, pecahan yang pertama ini adalah pecahan yang kita perlu guna. Okay? Inilah sudut yang kita perlu guna. Tetapi bila kita bagi jawapan terakhir, okay, jawapan terakhir boleh diberi di dalam perpuluhan seperti 0.698. Okay? Okay, saya ulangkan sekali lagi. Okay, pecahan ini bila kita perlu buat perkara yang lain, okay, bila kita buat perkara lain dengan guna sudut ini, gunalah pecahan dengan sebutan pi. Sudut perpuluhan seperti ini adalah untuk jawapan terakhir. Ya. Okay, saya akan memberi beberapa contoh lagi untuk tukar sudut daripada darjah kepada radian dan dari radian kepada darjah. Okay. Di sini kita akan tengok beberapa sudut penting yang kita perlu tahu. Sudut-sudut penting ini adalah sudut yang penting untuk bab trigonometri dan untuk dan juga bentuk seperti segitiga dan segi empat dan lain-lain. So, contohnya kalau saya ada 45 darjah, apa yang saya akan buat ialah 45 darab pi per 180 dan saya akan dapat, okay, seperti dahulu saya buat permudahan di sini. Okay? So, saya 45 saya boleh bahagi dengan 15. 180 saya juga boleh bahagi dengan 18. So, saya akan dapat 15. Dan 3 dan 12 ini saya juga boleh membuat permudahan. Saya akan dapat 1 per 4. So, ini akan menjadi 1 pi per 4. Dan satu yang di sebelah pi ini saya tak perlu tulis. So, saya boleh tulis 45 darjah adalah sama dengan pi per 4 radian. Okay, kalau kita nak tukar daripada radian kepada darjah, contohnya saya nak tukar pi per 2 ini kepada darjah, apa yang saya perlu buat ialah guna kadar tukaran yang sama, iaitu pi per 180, tetapi saya tukar pendarapan ini kepada pembahagian. So, pi per 2 bahagi pi per 180. Okay, so kita perlu ingat bila kita buat bahagi dengan pecahan, apa yang saya perlu buat ialah untuk terbalikkan pecahan di belakang dan tukarkan darab bahagi ini kepada darab. So, saya dapat pi per 2 darab 180 per pi dan saya buatlah pendarapan ini. So, pi dan pi ini akan dihapuskan. 2 dan 180 boleh pemudahkan
untuk menjadi 90. Oleh itu, pi per 2 radian adalah sama dengan 90 darjah. Okay. So di sini saya nak murid-murid berhenti dan cuba buatlah tukaran daripada darjah kepada radian sendiri. Okay. Cubalah 60 darjah ini, apakah 60 darjah dalam sudut radian dan apakah 360 darjah dalam radian. Selepas itu tolong cuba tukar 3 per 2 radian, pi radian ini kepada sudut darjah. Okay. Bila murid-murid dah habis cuba 3 sudut ini, tolong teruskan rakaman ini untuk tengok jawapan. So untuk 60 darjah itu adalah pi per 3 radian. 3 per 2 pi ialah 270 darjah dan 360 darjah adalah sama dengan 2 pi. Ada tak murid-murid dapat sudut darjah dan sudut radian yang betul? Kalau murid-murid masih tak dapat jawapan yang betul, tolong berhenti video di sini dan kembali balik kepada slide tadi di mana saya ajar rumus untuk tukar darjah kepada radian, ya. Supaya kamu belajar itu baik-baik sebelum kamu teruskan dengan bab dan rakaman ini. Kerana sudut radian ini sangat penting untuk bab sukatan membulat ini dan bab trigonometri nanti, ya. Okay, sekarang saya nak kamu berhenti video di sini dan buatlah kerja rumah daripada buku latihan kita. Kerja rumah kita sekarang adalah muka surat 1 dan 2. Cubalah guna kaedah tukar unit sudut kita yang kita belajar tadi. Bila kamu dah habis soalan-soalan pada muka 1 dan 2, tolong semak jawapan dengan buku jawapan dan buat pembetulan, ya. Tolong buat pembetulan. Apabila kamu dah buat pembetulan, kita boleh teruskan dengan rakaman ini kepada bahagian 2, di mana kita akan belajar bagaimana guna sudut radian ini untuk cari panjang lengkok bulatan. Okey, di bahagian ini kita sekarang nak belajar bagaimana kita cari panjang lengkung untuk bulatan ini. Dan kamu sudah belajar satu rumus pada tahun lepas, bukan tahun lepas, tetapi di tingkatan 1 hingga 3 untuk cari panjang lengkok itu, iaitu S, iaitu panjang lengkok itu diberi oleh theta per 360 darab 2 pi R, di mana R ini adalah jejari bulatan itu dan theta adalah sudut di pusatan. Contohnya seperti ini. So contohnya kalau sudut theta ini adalah 30 darjah dan jejari ini adalah 5 cm dan S ini adalah 30 per 360 darjah darab 2 pi darab 5. Okay. So bila kita buat pemudahan ini, kita akan dapat 1 per 12 dan 12 ini boleh buat pemudahan untuk menjadi 6. So kita dapat 5 per 6 pi cm, iaitu 2.618 cm. So panjang lengkok ini adalah 2.618 cm. Inilah rumus yang kita belajar dalam tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Sekarang dalam matematik tambahan, kita akan guna rumus yang sama, tetapi theta sekarang kita akan tukar kepada radian. Okay, kita tak akan guna theta lagi dalam sudut darjah. Okay, kita akan buat rumus ini dalam radian dengan membuat permudahan untuk rumus ini. So rumus kita theta per 360 darab 2 pi r ini, 2 dan 360 ini kita boleh buat permudahan. Okay, so potong 2 menjadi 1, 360 potong dijadikan 180. So sekarang rumus kita ialah pi darab theta darab pi per 180 r. Tetapi pi per 180 ini darab theta ini adalah kaedah yang kita belajar tadi di dalam bahagian 1 untuk tukar sudut theta yang di dalam darjah kepada
sudut di dalam radian. Okay, so perkataan ni salah. Ini sepatutnya perkataan radian. So kalau theta darab pi per 180 ini adalah kaedah untuk tukar sudut daripada darjah kepada radian, itu bermaksud bila kita diberi sudut theta dalam radian, kita tak perlu buat pertukaran ini. So rumus panjang lengkung kita menjadi S sama dengan R theta sahaja. Okay, kita tak perlu buat apa-apa lain. S sama dengan R theta, iaitu jejari darab sudut yang di dalam radian sahaja. Okay. So kalau kita dalam contoh yang sama seperti tadi, 5 cm adalah jejari kita dan sudut theta kita sebelum itu adalah 30 darjah. Tapi 30 darjah ini bila kita tukarkan dia kepada radian, ialah pi per 6 radian. So sekarang S, iaitu panjang lengkung ini adalah 5 darab pi per 6 radian. So ini akan memberi kita jawapan yang sama seperti tadi, 2.618 cm. Ya. So panjang lengkung ini ialah 2.618 cm. So itu sama seperti slide yang dulu. Okay, slide 7 ini 2.618. See? So rumus ini adalah rumus yang sama, tetapi ini adalah rumus bila kita guna sudut darjah. Rumus yang baru ini, S sama dengan R theta, ini adalah untuk bila sudut diberi di dalam radian. So murid-murid perlu tengok baik-baik adakah sudut yang diberi di dalam darjah ataupun diberi di dalam radian. Okay, saya akan beri satu contoh lagi bagaimana kita guna rumus ini. So ingat, rumus untuk panjang lengkung adalah S sama dengan R theta. Okay, di mana theta adalah sudut di tengah, di pusat bulatan, dan R ialah jejari. So untuk cari panjang lengkung merah ini, saya guna rumus S sama dengan R theta. R saya ganti dengan 4.5, theta saya ganti dengan 2 pi per 5. Okay. Bila saya tengok sudut diberi di dalam sebutan pi, ya, bila kita tengok pi di sini, kita tahulah ini adalah sudut dalam radian, ya. Bila kita guna pi di sini, itu bermaksud kita sekarang adalah buat sudut radian. So theta sekarang adalah 2 pi per 5. So saya buat pendarapan ini, dan bila saya buat pendarapan ini, saya akan dapat jawapan 5.655. Okay, so rumus ini sangat senanglah. Okay, kita hanya perlu tengok apakah R dan apakah theta dan buat pendarapan saja. So inilah jenis soalan pertama. Okay, soalan yang kedua yang boleh ditanya dengan guna rumus ini adalah dia boleh memberi kita panjang lengkung seperti ini. Kita diberi panjang lengkung S ini ialah 9 cm dan kita disuruh cari sudut theta. Ataupun kita juga boleh ditanya untuk cari jejari R. Di sini kita gantilah nilai-nilai yang kita diberi. So di sini kita diberi panjang lengkung S ialah 9 dan R jejari kita ialah 4. So saya gantilah 9 dan 4 itu ke dalam rumus panjang lengkung. Saya tahu saya perlu guna rumus ini kerana nilai panjang lengkung diberi, ya. So saya akan tulis di sini, apabila nilai panjang lengkung diberi, okay, walaupun kita sudah tahu nilai ini, kita masih perlu guna rumus untuk panjang lengkung itu. Tetapi sekarang kita bukan carilah nilai S, kita adalah cari nilai untuk pemboleh ubah yang lain. So kita gantilah nilai S dan cari nilai pemboleh ubah yang lain, contohnya theta atau R. So di sini saya ganti S ialah 9, R ialah 4 dan saya buat penyelesaian
persamaan ini untuk dapat theta sama dengan 9/4 radian. Okey. So, saya berharap murid-murid faham bagaimana kita guna rumus panjang lengkok ini. So, itulah habisnya bahagian pertama untuk bab pertama sukatan membulat ini. So, saya akan berhenti video sebentar lagi. Untuk murid-murid, tolong cuba sebagai kerja rumah muka surat 3 dan 4 daripada buku latihan. Okay, cuba untuk guna rumus panjang lengkok ini. Kalau murid-murid ada apa-apa soalan, okay, kita akan membincang soalan-soalan itu pada hari Sabtu nanti, ya. So, sebelum hari Sabtu, tolong buatlah kerja rumah daripada buku latihan, semakkan dia dan kita akan bincang soalan-soalan yang murid-murid ada dan dan latihan-latihan yang murid-murid berasa adalah susah. Okay? Alright, that's all for this week. Bye-bye.